kepada warga-warga tengok page IMIKA. So hari ni Oli membawa IMIKA Charity. Oli ada projek untuk membantu kita punya frontliner. So basically hari ni Oli akan masuk ke Balai Polis Sungai Senang, which is balai yang paling terdekat lah dengan IMIKA. Kita akan buat charity program dengan membantu untuk sanitize diorang punya office. Sekian maklum, korang tahu diorang frontliner ni terlampau banyak jasa yang tolong kepada kita semua. Hari ni IMIKA Charity datang walaupun kita tak ada boleh bawa tim yang banyak. Hari ni maklumlah semua bekerja dari rumah. Hari ni Oli pergi untuk sanitize Balai Sungai Senang. Kita akan ada a few interview lah dengan ketua balai dekat sini. Saksikan Oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bersama Oli hari ni, Oli berada di Balai Sungai Senang bersama Inspektor Syukri. Inspektor Syukri ni adalah ketua Balai Sungai Senang. Di sini kita nak buat program-program charity untuk membantu frontliner yang menjaga kita selama ini. Sebab kita kena big thanks kepada kita punya frontliner yang selama ni berhempas pulas kerja 24 jam tanpa stop. Kita nak buat tanda terima kasih untuk menjaga kita. Kita kena banyak terima kasih kepada frontliner. First of all, saya nak minta Inspektor Syukri sendiri untuk mengenalkan diri lah. Assalamualaikum. Saya Inspektor Syukri, Muhammad Al-Syukri Nasir, Ketua Polis Balai Sungai Senang. Saya terharulah dengan pihak IMIKA kerana kelampangan dia, kesudian dia untuk sanitize balai. Di situ saya nampak you banyak bantu kita dari segi support moral kan, untuk kita lebih bekerja lebih aktif lagi. Sebab sekarang ni kalau ikutkan keadaan semasa sekarang ni, kalau nak suruh diorang sendiri pun tak cukup kan tuan. Tak cukup bila nak cari orang untuk sanitize lagi, dengan nak kena pergi buat rondaan lagi, nak kena tengok lagi. Kita membantu apa yang kita boleh bantu lah. Kalau kita tak boleh bantu tu, yang penting kita jangan menyusahkan pihak yang berkuasa ni. Kalau dah disuruh duduk rumah tu, sepatutnya kena duduk rumah lah. Betul tuan? Betul. Okey. So dekat sini dengan kesempatan ini, Oli ada beberapa soalan nak tanya Inspektor Syukri sendirilah. Pada pendapat tuan, bagaimanakah pihak tuan handle situasi COVID-19 ni di sekitar Ipoh? Okey. Terutama dalam sektor Sungai Senang lah. Sektor Sungai Senang saya pun berdasarkan arahan dan perintah daripada pucuk pimpinan, iaitu Tuan OCPD, Tuan Asmadi, mengatakan kita perlu keluar buat pemantauan dan teguran serta compound jika perlu kepada yang ingkar arahan SOP PKP 3 ni. Dan saya juga untuk makluman, di Sungai Senang kita ada beberapa tempat yang penting, iaitu pusat vaksin, pusat swab test dan gelandangan, dikumpulkan satu gelandangan, serta ada satu tempat kuarantin kuarantin positif COVID. Di situ kita banyak kawal selia dan memantau dari segi keselamatan pesakit, keselamatan orang awam lah yang dapat untuk servis untuk vaksin ni, memastikan dia selesa dan aman. Okey. Oli nak tanya, tadi tuan ada cakap yang pasal gelandangan kan tuan. So macam mana kepada kita gelandangan yang ada di sekitar sini? So kita akan tempatkan dia dekat satu tempat ke, tak bagi dia orang keluar ke, ataupun kita macam mana nak cakap, kita jaga dia orang ke? Sebab kadang-kadang bila gelandangan ni, saya sendiri pun tak tahulah, sebab bila dah COVID ni dia orang memang tak ada rumah untuk duduk. Pihak polis akan panggil satu-satu gelandangan tu, bawa kat satu tempat untuk kumpulkan mereka, ataupun macam mana tuan? Yang gelandangan ni adalah atas prihatin kerajaan negeri untuk membantu mereka ditempatkan satu tempat. Dari segi faktor kebajikan dan faktor sekarang lah, social distance ni untuk COVID ni, memastikan gelandangan ni ada tempat yang selamat. Jangan mereka pergi ke tempat-tempat yang tak sepatutnya. Dari segi polis enforcement ni, kita pastikan kawasan gelandangan yang dimaksud kerajaan negeri tu selamat, tiada sebarang percebuhan, mereka tidak buat kacau. Itu je kita punya tindakan pihak kuasa. So
So basically dia akan satukan dan kita jaga perancangan kerajaan negeri macam tu yang saya dimaklumkan lah. So kita jagalah gelandangan yang ada dekat Ipoh. Mana yang kita boleh bantu, kita bantu. So soalan kedua tuan, apakah involve Balai Sungai Senang ni dengan COVID? Tuan kena jaga dekat stadium ke? Tuan kena buat report untuk itu ke ataupun ini ke? Okey, penglibatan bukannya untuk Balai Sungai Senang, pada semua balai-balai lah. Atas arahan kita punya Ketua Polis Daerah, untuk semua anggota polis khususnya terlibat dengan aktiviti kawal selia SOP PKP 3 ni. Dan lebih kepada khususnya di Sungai Senam ni, kita overall pencegahan, pemantauan, aspek-aspek jenayah pun kita kena ambil kira. Lepas tu dari masa yang sama pun saranan kerajaan dan kita punya pucuk pimpinan untuk mengawal selia pemantauan SOP ni lah, kita kena ambil berat juga tu. Oh, betul. So Oli nak tanya lagi dah, sebab dia soalan dia keluar kecil-kecil. So bila tuan kata pasal jenayah kan, sekarang ni kita tahu, apa yang kita tahu, sepatutnya lepas pukul 8 tak ada apa-apa premis yang beroperasi, dan selepas pukul 10 memang tak boleh berada di luar dari rumah, betul tuan? So ada tak macam lepas pukul 8 tu kadar jenayah tu meningkat ataupun orang mencuri ke? Ada perbezaan tak? Sebab kalau nak cakap sebelum ni pukul 8 orang keluar lagi, orang macam tak ada masalah untuk pergi kedai ke. Tapi sekarang ni bila orang dah tak ada tak kadar jenayah tu meningkat? Macam curi motor ke, curi kereta ke, dalam tempoh pukul 8 ke pukul 10 ataupun pukul 10 ke atas? Secara kasarnya dari segi pemerhatian kita dalam tempoh PKP 3 ni, memang kita tidak membenarkan pergerakan pukul 3, pukul 8 malam ke atas. So dari segi perkembangan jenayah tu kita memang ada kurang lah. Di mana polis kita peronda, anggota polis semua di lapangan, di luar daripada pukul 8 ke atas tu. So peluang untuk si penjenayah tu melakukan perkara yang negatif tidak ada. Hanya tiada orang di luar dan banyak kereta-kereta polis di luar memantau. So pada saya di situ memang reduce kadar-kadar jenayah. So kadar jenayah sebenarnya reduce sebab kadang-kadang kita macam Oli sendiri, kalau kita habis kerja pukul 8, kita nak cakap sampai pukul 10 tu tak lah, tapi mesti sampai rumah lebih kurang dalam 8.30, 8.45. Sebab kita tak perlu risau lah, sebab ini adalah fakta, memang kadar jenayah akan berkurangan selepas pukul 8. Okey tuan, so ini soalan yang ketiga tuan. Pada personal opinion tuan, bilakah COVID ni akan berakhir? Pada pandangan saya, berakhirnya sesuatu masalah dibantu oleh semua orang, masyarakat terutamanya lah. Sebab kerajaan dan enforcement ni dah buat pelbagai-bagai dah habis pula. Kita pun usaha yang terbaik untuk orang awam. So pandangan saya, atas diri sendirilah sekarang ni. Kalau kita dah tetapkan peraturan begini, orang awam kena disiplinkan diri macam saranan daripada Ketua Polis Daerah juga. Pastikan orang awam dia disiplin diri dia sendiri. So kita nak mantau semua takkan boleh, tapi kita cuba usaha sebaik mana yang kita boleh. Dan itulah saya menasihatkan diri sendiri dan keluarga masing-masing. Itu yang paling efektif lah untuk kita cuba reducekan pandemik ni. So biasanya kalau diorang, bila peraturan tu dah dibuat macam tu, kepada netizen jangan mempersoalkan kenapa. Betul tak tuan? Jangan mempersoalkan kenapa, bukannya kita buat adalah untuk kebaikan diorang juga, betul tuan? Okey. Ini untuk soalan yang terakhir ni, ini lebih kepada nasihat lah. Nasihat kepada kita punya netizen. So apakah nasihat tuan kepada netizen untuk menangani bersama-sama COVID-19 ni? Apakah diorang perlu buat? Kita tahulah kena ikut SOP apa semua. Kalau contohnya nak bagi benda ni lagi cepat untuk efektif, untuk kita boleh hidup seperti sedia kala tuan. Nasihat saya personal, first sekali kita kena kepada aspek keagamaan. Doa tu penting. Betul. Second is macam saya cakap tadi, diri sendiri, disiplin. Dan saya pun nasihat juga, semua sekali tolonglah patuhi SOP yang tetapkan kerajaan. Memang SOP tu terbaik, memang terbaik dah dirangka
dah dirangka dan kita orang awam ni kena patuhi. Dan saya mengharapkan diwar-warkan perkara yang elok, perkara yang positif agar masyarakat lebih memandang yang elok-elok, yang mereka senang di mana mereka ni berada di rumah mengharapkan kepada internet, kepada sosial media. So penyampaian daripada situ saya nampak dia orang lebih suka tengok kan. Betul. So kalau why not you all nyatakan benda-benda yang elok, positif. So ada positif bendanya, so masyarakat lebih sukalah. Kita pun memang kita akan cuba usaha sebaik mana yang boleh. Betul. Atas saranan pentadbiran, kita punya pucuk pimpinan memang kita buat all out. Betul. Kesimpulannya korang kena yang ikut SOP tu memang betul kena ikut SOP. Berdoa juga, tak kira apa-apa bangsa, India, Cina ataupun Melayu, apa daripada Sabah ke Sarawak ke, kita ada pelbagai bangsa di Malaysia, kena minta kepada, macam saya oleh orang Islam kita akan berdoa kepada Tuhan lah. Kepada orang India dia kena dia punya solat, Cina dia kena tu. So korang jangan berharap kepada dunia saja. So korang kena minta juga supaya penyakit wabak ini dihapuskan, dan korang kena ikut SOP lah. SOP tu penting. Sebab kalau korang tak ikut SOP, lagi sukar kesian kepada frontliner kita, bukan kepada pihak polis saja, kepada pihak KKM, banyak staff diorang yang memang dah all out, dah kerja kadang-kadang 24 jam. Korang kalau tu korang rehat di rumah, korang kena bayangkan korang rehat di rumah, diorang kena kerja overtime untuk selamatkan korang. Supaya kita mampu, kita bantulah. Okey, terima kasih kepada Tuan Inspektor Syukri kerana sudi meluangkan masa bersama Oli. Sebelum